عن أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين من يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوة به جناننا وأسرع به فحمنا وقوة به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم فإن تيسر كل عاسر عليك يسر. اللهم تمم الخير افتح علينا فتوح عارف وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع ومن منقرة الأخلاق والأعمال والأهواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi lagi hormati Tuan Imam Cik Zul, Tuan Bilal, staf barisan kepimpinan Surah An-Nur, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurnia-Nya dapat kita hadir pada pagi ini, datang ke surau untuk sama-sama hadir solat jemaah fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat sama-sama kita berkongsi sedikit iaitu pengetahuan tentang membicarakan iaitu talaqi dan juga musabahah bacaan Al-Quran secara bersemuka. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi meminjamkan umur kita pada hari ini untuk kita mendekatkan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita meneruskan lagi pengajian kita pada pagi ini seperti biasa, kita masih lagi membicarakan tentang iaitu bab makhraj dan sifat huruf. Jadi atas permintaan Tuan Imam kita, dia minta saya ulang untuk iaitu membicarakan tentang bab makhraj huruf daripada mula sehingga ke huruf yang kita telah belajar. Secara ringkas, saya tak ulang saja terperinci, saya ulang secara ringkas, iaitu huruf yang bersamaan makhraj dan juga berhampiran sifat. Jadi dalam kita membicarakan bab makhraj huruf ini, kata Al-Imam Ibn Al-Jazari katanya, iaitu dalam matan Al-Imam Ibn Al-Jazari, إذ وجب عليهم حطم قبل الشرور أولا أن يعلمون مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Adalah suatu kepastian yang mesti ke atas pembaca Al-Quran terlebih dahulu mengetahui akan segala makhraj dan juga sifat huruf sebelum ia membacanya, agar mereka mampu membacanya dengan sebaik-baik sebutan dan bacaan. Itu kata Al-Imam Ibn Al-Jazari dalam matannya dalam kitab At-Tajwid. Jadi dalam kita membicarakan tentang bab makhraj huruf,
Berkata Al-Imam Al-Syekh Ahmad Al-Maqid An-Nas Al-Jarisi, wafat pada tahun 1322 Hijrah, yang mana iaitu dalam kitabnya Nihayatul Qawli Al-Mufi' Al-Kitab At-Tajwid Al-Quran Al-Majid, dalam membicarakan bab daripada 4 perkara kepada ataupun ke atas pembaca Al-Quran. Yang pertamanya adalah seseorang pembaca Al-Quran itu hendaklah mengetahui makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf itu kena tahu. Yang keduanya mengetahui sifat-sifat huruf, iaitu bunyi huruf. Tadi makhraj tempat keluar huruf, yang ini pula bunyi huruf itu. Yang ketiganya mengetahui hukum-hukum tajwid, panjang, pendek, gunnah, dengung, jelas, sembunyi, itu kena tahu juga. Yang keempat, memperbanyakkan latihan dan mengulangi sehingga memperolehi bacaan yang betul-betul dan juga yang sempurna. Di dalam bab kita membaca Al-Quran, dalam kitab tajwid menerangkan bab kesalahan dan kesalahan umum dan juga kesalahan yang tersembunyi. Yang pertamanya ialah tidak konsisten di dalam bacaan, iaitu kita tidak mahir dalam meletakkan sifat bacaan huruf-huruf tersebut dengan sempurna. Yang keduanya tidak konsisten dalam bacaan gunnah. Gunnah iaitu ada kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Itu gunnah yang melibatkan hukum-hukum gunnah, iaitu seperti hukum idgham ma'al gunnah, ikhfa, hakiki, ikhlaf, dan juga sebagainya. Iaitu yang ketiganya pengucapan wakal mat yang tidak sempurna, panjang pendek itu tidak sempurna. Lepas tu memantulkan huruf yang bukan huruf yang dipantulkan. Maksudnya huruf-huruf qalqalah yang sepatutnya kita lantunkan tetapi tidak dilaksanakan. Itu di dalam bab kesalahan yang umum yang sering berlaku dalam masyarakat kita membaca Al-Quran. Okey, kita pergi kepada seterusnya, berbicarakan tentang makhraj, dinamakan makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar. Betul-betul. Bab makhraj ni ada 2 bahagian. Pertama dinamakan makhraj muhaqqaq, yang kedua dinamakan makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar adalah huruf yang tidak bertempat pada rongga mulut yang luas, terutamanya pada huruf alif, waw dan juga ya yang berada di rongga mulut. Itu makhraj muqaddar nama dia. Dia tidak bertempat. Wa, ya, alif, waw dan ya sahaja yang berada di rongga mulut. Dalil mana dalil? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad dan 2 saudaranya iaitu waw dan juga ya keluar daripada rongga mulut yang luas yang berhenti sebutan pada nafas yang dikeluarkan. Maknanya kalau kita keluarkan nafas dia berhenti. Habis. Wa, ya. Itu kata dalil daripada Al-Imam Ibn Al-Jazari. Itu dikatakan huruf mad yang berada di rongga mulut. Jangan gunakan huruf mad ini sebagai huruf yang membentuk kalimah. Contohnya di dekat sini. Dia kalau nak bentuk kalimah, ambil daripada huruf hamzah. Alhamdulillah. Jangan gunakan sini. Itu huruf mad. Jadi 2 huruf ini adalah untuk nak memanjangkan huruf sebelum alif baris atas, sebelum waw baris bawah, sebelum ya baris di bawah. Itu peranan huruf mad, memanjangkan bunyi huruf sebelum. Itu maksudnya. Okey, kita ambil pada makhraj am yang kedua, yang dinamakan makhraj am al-khalqun, bahagian rongga leher ni ataupun kerongkong. Ini dinamakan makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq ini ialah makhraj yang bertempat, yang ada rumah dia sendiri. Ia tak boleh bertukar-tukar. Hamzah pergi ain, ain pergi hamzah, ha pergi ha, ha pergi ha, ghain pergi kaf, ra pergi ghain, tak mahu dia. Jadi dia dinamakan makhraj muhaqqaq nama dia. Makhraj yang bertempat, yang khusus, yang tak boleh bertukar-tukar. Okey, kita ambil pada pangkal halqum dahulu. Yang pangkal halqum ni thumma li aqsal khi hamzu ha'u. Pada pangkal halqum keluarnya 2 huruf, iaitu huruf hamzah dan juga huruf ha. Kita bezakan. Ha yang simple tu. Ha, hi, hu. Dengar tu betul bunyi dia. Saya nak tunjuk perbezaan dia. Yang makhraj yang bersamaan, iaitu berhampiran makhraj daripada pangkal hingga hujung halqum. Bawah pangkal ni, atas di hujung. Jangan sini pula hujung. Sini hujung, bawah ni pangkal. Pangkal bawah, hujung atas ni. Hamzah duduk di bawah. Alif duduk di atas.
Jadi apakah perbezaan makhraj dia? Perbezaan makhraj pun kita sedia maklum. Alif makhrajnya iaitu makhraj muqaddar, berada di atas. Sedangkan hamzah makhrajnya makhraj muhakkak, bertempat. Alif tak ada tempat makhraj dia. Gitu je. Dia tak ada bertempat. Sedangkan hamzah ambil pada pangkal ni. I, U. Sifatnya pula berbeza. Huruf hamzah sifatnya menahan dua perkara, iaitu menahan nafas dan juga menahan suara. Sedangkan huruf alif menahan nafas, melepaskan suara. Suara terlepas. Sedangkan hamzah dua-dua tahan. Nampak tak? Dia tertahan nafas dan juga tertahan suara. Perbezaan dengan makhraj huruf ain adalah huruf hamzah dekat dengan huruf ain. Sebab tu biasa kita berlaku bila baca huruf ain tu terlepas ke bawah, dia akan bunyi huruf hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bunyi huruf hamzah. Kenapa dia bunyi gitu? Sebab dia dah terlepas ke bawah. Apa yang terlepas tu? Tekanan angin tersebut terlepas ke bawah. Sebab tu dia bunyi huruf hamzah. Jadi bunyi. Dia sepatutnya ditahan di sini. Itu perbezaan bunyi huruf ain dan juga huruf hamzah. Hamzah dua-dua tahan, sedangkan ain satu tahan, iaitu nafas. Suara tu keluarkan sikit sahaja. Kenapa suara tu keluarkan sedikit? Sebab dia daripada syiddah dan sifat rakhawah. Di pertengahan dinamakan sifat tawasud. Ain ni huruf yang suara keluar dalam keadaan tidak sempurna. Ain, au. Nampak tak? Dia tak dia tak bunyi yang jelas. Okey. Habis sebab tu hamzah dan juga ha, hi, hu. Ha itu i, u, hamzah. Ain sini ai, u. Sedangkan satu lagi hurufnya ha, hi, hu. Situ dua ke sini. Ha ni dengan ni kena jaga-jaga. Sini ha nipis. Ha. Sini ha. Itu yang bunyi dia. Sini bunyi ringan, sini bunyi berat. Kenapa bunyi berat sini? Sebab dia duduk di belah bawah pangkal khalqum. Sedangkan huruf ha yang atas ni berada di tengah halqum, dekat dengan rongga mulut yang luas. Dia bunyi ringan. Ha, hi, hu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan baca alhamdulillah. Salah. Tu ha simpul bawah ni. Dia baca ringan, tekan sini. Alhamdulillah. Dia bunyi dia. Okey. Habis sebab tu, kita pergi pada huruf yang hujung khalqum. Huruf hujung khalqum dinamakan adnahu ghainu kha'uha. Di penghujung khalqum keluarnya dua huruf, iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Ini huruf isti'la. Kita tak boleh baca bunyi merendah. Dia baca kha, khi, khu. Dia tak boleh baca kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Min syarri ma khalaqa. Dia tak boleh baca min syarri ma khalaqa. Kha dia tak mahu baca gitu. Dia mesti baca bunyi menambal. Kha, khi, khu. Syaratnya apa dia? Jangan bunyi mengatup. Bunyi macam mana? Kha. Jangan baca gitu. Itu sifat itbaq. Kha dia tidak mempunyai sifat itbaq, iaitu bunyi mengatup. Kha, khi, khu. Tak ada. Dia baca kha, khi, khu. Bunyi membuka. Apa sifat bunyi membuka? Dinamakan sifat infitah, iaitu buka rongga mulut dan juga keluarkan suara sebutan pada huruf ghain dan juga huruf kha. Huruf ghain iaitu huruf yang berada di hujung khalqum. Ghariru. Jangan baca ghariru. Dia tak boleh baca gitu. Kenapa? Dia adalah sifat isti'ala. Bunyi meninggi ke atas. Ghairil. Dia tak boleh baca ghairil. Ghairil mar. Dia tak mau baca gitu. Dia mesti baca bunyi meninggi dan tebal. Ghairil mardu. Ghairil mardu. Jangan baca ghairil mardu. Tak mahu dibaca gitu. Ghairu. Itu sifat huruf ghain dan juga huruf iaitu huruf kha. Permasalahannya berlaku pada huruf ghain ni boleh bertukar makhraj dengan huruf kaf dan juga huruf ra. Itu kena jaga-jaga. Contoh apa dia? Ghairil maqdu. Ghairil maqdu. Itu huruf kaf. Dia ghain mar. Itu ghain. Jangan tukar dengan huruf kaf. Ghairil maqdu itu kaf. Kenapa dia bertukar dengan huruf kaf? Huruf kaf dengan ghain duduk dekat-dekat. Ghain duduk lah bawah, kaf duduk belah atas.
Bawah dan atas. Bila tekan tak sampai bawah, dia akan pergi yang belah atas. Yang itu yang bunyi huruf kaf. Ghairil maghdubi alaihim. Kita pun tak perasan. Tak perasan ke, tak mengaji ke, wallahu a'lam. Jadi kalau tak cermat dalam bab bacaan, memang dia akan bertukar dengan huruf kaf. Bila bertukar huruf kaf, dia termasuk dalam sifat mengubah huruf asal kepada huruf yang lain, termasuk dalam kesalahan jali. Apabila masuk ke dalam kesalahan jali, Fatihah kita akan jadi rosak. Jadi rosak, wallahu a'lam, terima tak terima bukan kerja kita. Itu Allah yang maha mengetahui akan keikhlasan dan juga kecermatan dalam kita membaca Al-Quran. Jangan kata saya ustaz nak baca tak berapa nak cantik Fatihah ni. Macam mana semayang? Semayang saja. Jangan kita tak semayang pula. Niatkan dalam hati kita niat belajar dalam apa jua yang ibadah yang kita laksanakan ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi habis cerita bab tu. Jadi ghain boleh bertukar juga dengan huruf ra. Apa bunyi dia? Ghairil. Nampak tak bunyi? Memang kita kalau dengar tak dengar bunyi macam tak bertukar, tetapi bertukar sebenarnya. Ghairil dia ra, rai. Bila kita letakkan dia makhraj pada hujung lidah, ra yang masuk, rai. Nampak tak? Dia mesti letak betul-betul hujung ni. Tekan dia punya dia bunyi macam buang kahak lah. Rai. Ada bunyi dengkuran. Itu huruf ghain. Habis bab tu bab makhraj am yang kedua, iaitu bahagian khalqub. Kita ambil pada bahagian am yang ketiga dinamakan bab makhraj yang dinamakan makhraj al-lisani. Al-lisani ni ada 18 huruf, termasuklah huruf yang kita nak ceritakan dan dia akan nanti. Iaitu pada makhraj al-lisani ada 18 huruf, 10 makhraj khusus. Yang tadi ni ada 6 huruf, 3 makhraj khas, pangkal, tengah dan hujung. Yang ini 10, 18 huruf. Banyak tu. Sebab tu huruf lidah ni, kalau kita tak cermat baca Quran, bergulung-gulung lidah kita. Kadang-kadang bertukar makhraj huruf disebabkan apa? Terlampau banyak makhraj huruf nak jaga. Jadi disitulah memerlukan warattilil Quran tartila. Kecermatan dalam kita membaca Al-Quran. Okey, yang pertama saya ambil daripada huruf pangkal lidah. Makhraj yang pertama dahulu iaitu thumma al-kafu asfalu, huruf qaf dulu. Iaitu pada bahagian makhraj huruf qaf. Itu yang pertama. Dalam bab makhraj al-lisani. Thumma al-kafu asfalu, pada pangkal lidah keluarnya daripada huruf iaitu huruf qaf. Mana nak letak dia ke atas langit-langit lembut dekat dengan anak tekak. Kalau kita rasa hujung lidah kita dengan langit lembut yang masuk ke dalam, dia bunyi ke dalam. Qa, boleh rasa dengan hujung lidah dekat langit-langit sebelah dalam, dia kat melengkung. Tengok pada gambar rajah sini, pada huruf qaf, tengok gambar rajah tu. Dia pangkal lidah ni mesti mendekat pada langit-langit lembut tu. Situ keluarnya huruf qaf. Bunyi dia tebal. Saya tak nak cerita sifatnya banyak. Dia ada 6 sifat dia. Ini sebagai refresh balik, ulang semula. Jadi bunyi dia tebal, jangan bunyi nipis. Ketika mana bunyi nipis? Ketika di bawah sahaja. 2 perkara, atas bawah atas hadapan tebal. Qaqiqu. Qa atas, qu hadapan, bawah nipis, qi. Tetapi nipis dia kena ingat, dia bukan kategori nipis huruf istifal. Dia adalah dinamakan ketebalan yang dikatakan at-tabkhim, dinamakan tabkhim nisbi, iaitu tebal pada pertengahan yang sederhana. Dia bunyi macam mana? Qi. Dia tak boleh baca ki. Qi. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu bunyi dia. Dia tak boleh baca gini. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bunyi mengendah. Tu tak mau. Kenapa dia tak boleh bunyi mengendah? Sebab dia ada dinamakan sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Isti'la pada huruf qaf yang tidak boleh digugurkan, melainkan ketebalannya berkurangan sekiranya ia berbaris di bawah. Mustaqim, jangan baca mustaqi. Mustaqim, dia bunyi huruf istifal. Okey, itu jaga huruf qaf. Wal qafu aqsal lisani fawqu, pada pangkal lidah ke bawah diangkat menekan langit-langit, keras sebelah atas keluarnya huruf kaf. Kaf ni senangnya mudah. Qaf pangkal, kaf ke depan. Ke depan maksudnya pangkal lidah ke belakang, dia ni ke depan sedikit. Kakiku. Nampak bunyi dia? Kalau qaf bunyi ke belakang, qaqiqu. Dia kakiku. Itu saja bunyi dia.
Mudah kita nak ingat. Okey. Kakiku. Apa kelebihan huruf kaf ni? Dia tidak ada kelebihan apa-apa. Cuma kelebihannya sebagai kalimat iaitu Maha besar. Allahu Akbar. Itu kelebihannya. Yang ini yang banyak orang baca ke laut. Macam mana lah baca ke laut dia? Dia tambah eko pada huruf kaf tersebut. Allahu Akbar. Nampak tak bunyi dia? Dia ada eko. Dia jangan ada eko. Kenapa dia ada eko? Sebab apa? Dia tahan suara. Dia jangan tahan suara. Apa sifat huruf kaf yang masyhur? Sifatnya yang masyhur adalah melepaskan nafas, iaitu nafas terlepas, suara tertahan. Allahu angin terlepas. Jangan lepas, tarik dia punya udara tersebut, nafas. Bila kita tarik, dia akan jadi baik. Allahu nama tak? Nama tak? Lepas angin tu, jangan tarik balik. Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar. Ada tak orang baca itu? Ramai. Bukan katakan, tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Ramai yang baca gitu. Ramai orang komplain. Ustaz tak nak tegur ke? Asal pula orang depan baca macam tu. Dia cakap orang depan, kenapa awak tak tegur? Mengaji tak mengaji? Mengaji dia tu. Tegurlah. Tak payahlah tunggu saya nak tegur. Jadi tegur tu janganlah public. Tarik tepilah. Tuan minta maaf nak cakap ni sikit ni. Kita nak kongsi sahaja. Jangan pergi hentam dan cukup-cukup marahlah kawan tu. Tegur cara berhemah. Jadi yang tak betul tu kita kena perbetulkan. Nanti kalau hari-hari kita dengar, kita akan terpengaruh juga dengan bunyi yang sama. Kita mengaji langsung tak mengaji juga. Jadi jangan bunyi Allahu Akbar. Itu huruf kaf. Yang keberapa dah? Yang kedua. Kita pergi kepada huruf yang keempat. Satu, dua, tiga. Kita nak mengaji sifat yang akan datang, kita akan cerita lain. Kita ambil yang keempat, sebab kita nak membicarakan huruf dad. Okey. Huruf dad iaitu mahras am yang mahras khas yang ketiga. Tadi qaf satu, kaf dua, tiga, dad. Kita nak membicarakan huruf dad. Sebab minggu lepas kita sampai kepada huruf shin. Lepas tu sad, hari kita ceritakan huruf sad. Kita ambil huruf dad dulu. Huruf dad ni banyak masalah tak? Huruf dad tak ada masalah. Yang masalahnya kita yang menimbulkan masalah. Huruf dad dia bertukar bunyi huruf dal. Waladdallin. Habis ke laut bacaan. Jadikan siapa yang baca waladdallin tu tukar-tukarlah. Saya akan terangkan ataupun buat pencerahan tentang sifat huruf dad itu dengan betul-betul. Huruf dad, apa matan huruf dad? Waddad min hafatihi idh waliya adrasa min aysara aw yumanaha. Huruf dad keluar daripada tepi pangkal lidah. Dengar betul-betul. Tepi pangkal lidah. Ni tepi. Ni lidah sepanjang ni pangkal. Ni tepi sini. Tepi pangkal lidah dia angkat membetulan. Dia kata gigi gerham kanan ataupun sebelah kiri. Itu tempat keluar dia. Mana yang mudah? Kanan ataupun kiri? Pokok dekau lah kata orang 9 mana kau nak bawa? Sini waladdallin. Satu. Sini pula waladdallin. Sini payah sikit sini. Kiri payah sikit. Yang paling fasih dalam menyebut huruf dad ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang ngajam ni kalau dapat memang satu kelebihan. Tapi yang mudah sinilah waladdallin. Kalau dulu masa saya mengaji dulu, Allah yarham Tadri Syekh Hasan Ash'ari kan, dia kata boleh dibawa ke depan ni dengan syarat hujung lidah tidak menyentuh langit-langit sebelah atas. Dia bunyi gini, waladdallin. Boleh. Tu yang saya mengaji dulu lah dengan Tadri Syekh Hasan Ash'ari. Jadi boleh bawa ke depan ni tetapi tidak menyentuh kita punya ni langit-langit sebelah atas ni. Yang depan. Dia tak boleh waddu. Dia bunyi. Waddu. Dia tak bunyi. Dia tak menyentuh. Waladdo. Dia bunyi gitu. Kalau sini yang mudah bawa sini. Waladdallin. Okey, kita bicara bab sifat dia pula. Sifat huruf dad yang pertama menahan nafas. Nafas tertahan.
Matikan dia dengan huruf alif. L, nafas tak keluar dah. Alif, dot, mati di atas L, nafas tak keluar. Okey, itu yang pertama. Sifatnya yang kedua dinamakan sifat, apa dia? Syiddah lawan rakhawah. Sifatnya dinamakan sifat rakhawah. Suara yang dilepaskan. Jangan tahan suara. Tadi nafas tahan suara kita lepas. Bo. Nampak tak lepas? Walau bo. Jangan bo. Nampak? Jangan tertahan suara. Yang ketiga sifatnya dinamakan sifat isti'la. Isti'la itu apa? Bunyi meninggi ke atas. Bo. Jangan waladdallin. Itu yang selalu orang baca. Waladdallin. Itu huruf dal. Kalau dah pergi ke depan ni huruf dal lah tu. Okey, habis batu. Yang ketiga iaitu isti'la. Sifatnya yang keempat dinamakan sifat itbaq. Apa itbaq? Itbaq maksudnya menempik ataupun mengatup. Sebab apa? Lawannya siddah, iaitu itbaq lawannya infitah. Infitah membuka, itbaq mengatup. Jadi sifat huruf dad sifat itbaq, bunyi mengatup. Bo, bu. Jangan da, du. Tak mahu bunyi itu. Waladdallin. Itu bunyi membuka. Dia mesti bunyi penuh. Waladdallin. Jangan baca pergi kepada huruf dal pula kat depan ni. Waladdallin. Ustaz, itu yang mudah. Bukan nak kira baca mudah dia tu. Nak kira salah dia tu yang kita nak jauhkan. Itu kesalahan dalam meletak makhraj huruf dad pergi kepada huruf dal. Okey, yang kelima sifatnya dinamakan sifat ismat. Apa itu ismat? Ismat ni keluar dalam keadaan tertegah dan juga tertahan. Bo. Dia tak bo. Dia tak bunyi gitu. Ada tak orang baca gitu? Ada, peratusannya rendah. Saya pernah dengar dan saya pernah pemberitahukan sifat bacaan sahabat-sahabat kita bunyi mematuk. Bunyi mematuk. Waladdallin. Ada baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ada tak orang baca itu? Ada. Saya dalam bab bacaan ni macam-macam jenis bacaan orang saya dengar. Bila saya dengar pelik sikit, saya tengok dia nampak open-minded, boleh ditegur, boleh dibagi pandangan, saya tegur. Kalau saya tengok dia macam tiang kayu nampaknya, ini kalau aku marah, kalau aku tegur ni, aku yang kena ni. Saya cuma bagi talian hayat je lah. Okey, orang kata, pukul anak sini menantu, gitulah, dia tak boleh direct. Okay, orang ni ada jenis yang boleh terima pandangan, ada yang tak boleh. Sebab kita tak nak kawan dah puluh tahun dah. Pasal huruf dad punya hal, putus kawan 20 tahun punya kerja. Jadi jaga-jagalah. Jangan pasal huruf dad je. Duduk sebelah rumah jiran dah 20 tahun dah. Pasal tegur huruf dad. Mah, kau punya huruf dad tu tak betul tu. Langsung muncung sampai ke sudah. 4 kali raya haji tak elok muncung yang gitu. Jadi satu masalah. Jadi kalau nak tegur, kau nak kau jauh lo, pusing baru cerita. Buat macam mana lu? Puji dulu. Sedaplah kau baca. Aku jarang dengar orang baca macam tu. Bila dia dah baca, cuba kau ulang balik baca dia. Dia pun baca. Macam mana aku boleh baca macam tu? Dia pun cerita, entahlah aku ikut je. Cuba kau dengar pula aku baca dia. Gini caranya. Kau lagi sedap, dia kata. Kalau sedap, apa sebabnya? Baru kita cerita. Dia ni tak boleh gini, tak boleh gini. Dia kena buat gini. Baru dia dapat bunyi gini. Oh, macam tu. Kalau macam tu, mula kita datang surau belajar. Itu cerita dia. Dia tak boleh tegur direct orang ni. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Okey. Ini cerita huruf dad tadi ni. Ada satu lagi sifat dinamakan sifat istitalah pada huruf dad. Apa istitalah? Istitalah ni maksudnya sebutan huruf itu bunyi memanjang. Walau nampak bunyi dia? Bunyi memanjang pada suara sebutan. Bukan bunyi memanjang pada suara. Kalau pada suara itu huruf mat. Bo, itu mat. Dia sebutan. Memanjang pada suara sebutan pada huruf. Walau bo. Dia bukan panjang. Bunyi sebutan itu memanjang pada sifat huruf dad yang dinamakan sifat istitalah. Jadi itulah tadi berkenaan dengan sifat huruf dad. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf sad. Huruf sad ni pun banyak juga masalah dia. Orang selalu tukar apa dengan huruf sad? Dengan huruf sin. Siratal ladzi, habis huruf sin ni tukar. Dia kata betul dah. Itu tak betul. Tak betul dan sifat tak betul. Sebab tu makhraj dan sifat dua-dua kena mengaji.
Mengaji tempat keluar sifat bunyi tak belajar tak boleh jadi juga. Dia kena mengaji bab makhraj, tahu tempat keluar dia, dan mengaji bab bunyi. Sifat tu bunyi. Bunyi tebal, nipis, tinggi, rendah, tertahan, terlepas. Tu buat sifat, cara nak menyebut itu namanya sifat. Okey. Ada apa masalah dengan huruf dad? Kita latih. Dadidu. 1, 2, mula. Dadidu baldudan. Danidatna. Minal muddi. Madidan. Danidan. Apa kelemahan kita menyebut huruf dad ni? Bila dia mati, bunyi qalqalah. Yalta. Itu salah ni. Lepas tu dia bertukar dengan huruf ta. Mim fat. Fadat. Mim fat. Sepatutnya mim fal. Itu bunyi dia. Bila nun mati bertemu dengan ayat itu, nun mati bertemu dengan fa, lepas tu bertemu dengan dad. Mim fat jadi dia. Bunyi ta. Apa bunyi dia? Mim fal. Fa tu yang tebal, dad tu yang tebal. Mim fal. Mim fal. Jangan baca mim fat. Itu huruf ta. Dengan tu betul. Itu kena jaga. Bila berlaku je bacaan dia mati, mudah jadi qalqalah. Wayal. Bil. Jadi qalqalah. Wayal tabitu. Tu dalam al-mulk. Tu pun selalu lihat. Wayal tabitu. Dia qalqalah situ. Dia nun ujung tu. Wayal tabitu. Dia bunyi ada n, double n bunyi dia. Wayal tabitu. Jangan wayal tabitu. Bunyi qalqalah. Jangan bunyi qalqalah. Huruf dad bukan huruf qalqalah. Okey. L bunyi L. Jangan out. Dia tak bunyi out. Bukan out. L. Bawa sini ataupun sini, kan? L dha'afan. Jangan baca gini, bilta. Nampak dia qalqalahkan. Tahan dia. Tahan dengan apa? Sifat apa yang menahan tadi? 2. Ismat dengan sifat jahar. Jahar, nafas tertahan. Ismat, dia tertegah. Makna gunakan 2 sifat itu untuk mengelakkan dia daripada bunyi qalqalah. Seulang, cuba ulang. Ya tu. Mudghatin. Jangan baca mudghah. Mudghatin. Al-dha. Faddalallah. Yanfaddu. Jangan baca yanfaddu. Habis yanfaddu lah jadi dia. Jangan baca bunyi ta. Latih boleh, bila baca ke laut kita baca. Lari pula dia. Kita dah betul-betul latih, bila kita baca wa yanfaddu. Elok yang wa yanfaddu baca. Jadi itu jaga-jagalah dalam bab makhraj huruf ni. Dia termasuk dalam murattilil Quran tartila. Allah perintahkan kita baca dengan cermat. Bacalah dengan cermat, dengan kelang kabut. Okey, kita pergi kepada talaqi. Kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk huruf ghain jangan marok, ghairil marok. Mana? Dia bunyi marok kan. Apa masalah dia? Masalahnya kita tidak melepaskan suara. Itu saja masalahnya. Nafas tahanlah, suara tak lepas. Ghain sifat dia melepas suara. Suara yang terlepas. Mar. Cuba tahan. Ghairil marok. Nampak? Dia akan jadi marok jadinya. Ghairil mar. Lepas. Jangan ghairil marok. Nampak? Bila kita tarik suara tu, dia akan jadi marok lah. Lepas, iaitu yang tertahan tu adalah nafas. Itu nafas tertahan. Suara lepas. Ghairil maghdu. Nampak? Dia mengheret. Itu suara tertahan nama dia. Dia tidak ada sifat syiddah. Dia sifat rakhawah. Iaitu suara yang lembut. Istilah dalam bahasanya. Tetapi dalam istilah al-mutajwid ialah suara yang dilepaskan dengan lembut. Ghairil maghdu. Nampak gitu bunyi dia. Okey, bukan surat 290. Betul? 297. 297. 297. Wasbir nafsaka ma'al ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 mula. Yang ni pun masalah juga. Jangan tahan nafas huruf shim. Dia akan jadi syayuk jadinya. Tadi marak, yang ni syayuk. Elok tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. 1 2 mula. Kalau tak sampai, berhenti dekat narabbahum. Ambil mana? Allazi. Kalau sampai, teruskan. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق متكئين فيها على الأرائك
Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Wadha, jangan baca gitu, itu huruf qalqalah. Jadi tahan. Wadrib, itu qalqalah. Wadrib lahum mathala ar-rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Jangan dia tak macam itu bunyi ta, dia dia bunyi meninggi dan tebal, huruf dad tu, jaga-jaga kat situ. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'an. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Tadi saya berhenti dekat ana tu, situ kalau waqaf 2 harakat lah kalau berhenti. Tapi kalau wasal jangan baca panjang pula situ. Ana gitu. Kalau berhenti ana. Kalau wasal ana aktsaru. Tu kaedah dia. Okey. Musafah sebelah sama-sama. Berhenti dekat elok lah tu jauh. Linapsih. Situlah paling mudah. Berhenti kat linapsih. Kalau sampai abadah lah. Kalau tak sampai berhenti kat linapsih tu iftidaknya miqalama. Sama-sama 1, 2 mula. Linafsi. Jangan linabsi. Fa tu jangan diheret. Okey, teruskan. Qa. Azun, huruf hamzah tu jaga. Ma azun. Teruskan. Berhenti dekat ila rabbi. Nak pergi ke sekolah pula ke situ. Jangan rudid dah. Sini tak mau rudid dah.
Itu idgham mutamatsilain, masuk je. Jangan dikokolah kat situ pula. Wala ruditu ila, jangan ruditu ila. Manalah hukum bacaannya? Dal yang pertama tu dal mutaharrik berbaris, bertemu dengan dal yang kedua dal mati. Masukkan dal mati itu ke dalam huruf ta yang dinamakan idgham mutajan nisin. Dua huruf yang berhampiran mahras dan juga berlainan sifat. Dal dengan ta tempat keluar yang sama, sifat lain-lain. Jadi macam mana nak buat? Masukkan dia. Wala ruditu ila, tekan sahaja. Okey, ulang balik. Wala ir. Bagus betul. Teruskan. Huruf akan jaga-jaga. Teruskan. Terus. Terus. Orang tak nyamu. Tak sampai berhenti. Berhentilah mana-mana nak berhenti. Jannatak. Boleh berhenti situ. Kamu tertelan huruf kan? Orang tertelan tulang, kita tertelan huruf. Okey. Teruskan. Intara. Buat dekat jannatik. Situ berhenti. Terus. Dah tak bunyi huruf Zai. Kan saya dah cakap dah. Cuba latih semua bunyi. Bila baca tak bunyi. Itu perkara biasa lah. Zai tu tekan sikit. Kenapa dia tak bunyi? Satu, makhraj dia, tekanan dia tak kuat. Sa'idan zalaqa. Dia kena kancing betul-betul. Okey, teruskan. Tak apa latih. Au. Huruf tor juga. Falan tastati. Jangan tati ya. Tastati. Jangan tati. Tak mahu dia. Tu huruf isti'la tu. Itu kekal tebal 3 perkara. Atas, bawah, hadapan. Semua tebal. Dia tak seperti huruf isti'la yang lain. Ada yang atas hadapan tebal. Bawah dia nipis sikit. Qaf, ghain dan kha. Tebal pada semua keadaan, nipis pada keadaan lain pada huruf isti'la, yang mana 7 tersebut yang 3 berkecuali. Ketika mana? Ketika baris bawah saja. Qaf, ghain, kha. Kha, khi. Dia tak boleh baca khi. Tak mahu dia. Dia baca khi. Tu jaga. Ghain, ri. Dia tak baca ri. Tak mahu dia. Lepas juga huruf apa lagi? Kha, khi. Pun sama juga. Tu kena jaga. Okey, teruskan.
Oh, teruskan. Terus. Terus. Qalqalah akbar jaga. Teruskan. Okey, wa kha jangan wa khai. Wa khai, wa khai. Tu kena jaga. Teruskan. Terus. Apalah jika qalah pula zal dulu. Taz. Jangan taz. Tu juga. Fa asbaha hashiman taz. Jangan taz. Okey, jaga yang tu. Okey, teruskan. Yang qalqalah tak nak pula bunyi qalqalah huruf qaf tu. Bunyilah qalqalah pada huruf qaf tu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang tak nak qalqalah tu dia bunyi qalqalah. Yang tu yang pelik je kita baca kan. Dia huruf zal bunyi qalqalah macam mana nak? Hashiman taz. Situ pula sedapnya bunyi qalqalah. Tak mahu dibunyi kat situ. Lepas tu huruf dad tadi waw. Jangan wat nak wadrib. Tak mahu macam gitu. Wadrib tak mahu dia. Dia wadrib. Dia bunyi meninggi, bunyi tebal. Wadrib lahum. Tu huruf dad jaga. Lepas tu jangan bunyi ta. Lepas tu huruf kha. Khai. Jangan baca khai. Lepas tu huruf ghain. Jangan baca ghai. Ra. Tebalkan bunyi ni. Itulah huruf-huruf yang kena jaga. Huruf isti'la ni ada 7. Lawannya 22. Kena jaga-jagalah. Sebab apa? Dalam martabat sifat bacaan huruf isti'la dan juga huruf istifal ni, yang mana dikatakan huruf yang tebal pada semua keadaan. 7 tu tebal semua keadaan. Dengar betul-betul. Lepas tu dikatakan nipis pada keadaan yang lain. Nampak tak? Dia dah tukar dah. Nipis pada keadaan lain ni maksudnya huruf yang 3 tu saja. Apa dia? Qaf, ghain, kha. Baris bawah dia tak tebal lah. Dia tak tebal seperti mana baris di atas dan juga baris di hadapan. Itu yang dikatakan sifat ataupun martabat huruf isti'la. Yang 7 tu tebal pada semua keadaan, nipis pada keadaan yang lain. 3 huruf tu berkecuali. Okey, yang keduanya lawannya istifal. Huruf istifal ni adalah huruf yang nipis. Nipis pada semua keadaan dikata. Tebal pada setengah keadaan yang lain. Kecuali apa? Saya bagi. Siapa boleh jawab? Kecuali apa? Ada huruf dia yang tak boleh dibaca nipis. Apa dia? Nampak? Itu yang kita baca ke laut. Sebab kita tak faham. Okey, kecuali huruf lam dan ra. Yang tu tak boleh dibaca nipis ketika mana berbaris di atas. Ra, ru, la, lu. Dia tak boleh baca la, lu. Dia tak boleh baca. Tadi Ustaz kata baca nipis pada semua keadaan. Kan saya dah kata tadi, nipis pada semua keadaan. Lepas tu tebal pada keadaan yang lain. Bila mana? Kecuali pada ra dan juga lam. Huruf isti'la tadi kecuali pada huruf qaf, ghain dan kha. Ketika baris di bawah. Yang lain semua tebal. Atas tebal,
harapan tebal. Huruf yang 4 lagi, sad, dad, ta, za, tebal pada semua keadaan. Atas tebal, bawah tebal, hadapan tebal. Pada 4 huruf ni saja. Yang 3 lagi, nipis pada kebahagiaan yang lain. Maksudnya, ketika mana huruf qaf, kha dan ghain baris di bawah, naklah ketebalannya dikurangkan, yang dinamakan tabkhim nisbi, iaitu pada kadar yang pertengahan nipis dia. Begitu juga pada huruf istifal tadi, nipis pada semua keadaan, tebal pada keadaan yang lain, kecuali lam dan ra. Ingat yang tu. Jangan kita semua sama. Itu dalam kitab tajwid. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat kita manfaatkan untuk sama-sama kita memperbaiki mutu bacaan Al-Quran kita daripada masa ke semasa, agar Allah memberi kekuatan kita untuk kita beramal dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu ayah. Sebab baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang menyampaikannya. Jadi kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, nescaya akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kelemahan saya, semohon ampun dan maaf sekali lagi jika terkasar bahasa. Sehingga kita bertemu lagi dan kita akhir masjid kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.